Depopulation tidak benar. Dah 2 tahun dah, jutaan dah, bilionan dah orang kena cucuk dengan vaksin. Mana ada mayat-mayat berkelimpangan? Tak ada kan? Mana tak betul lah teori konspirasi depopulation. Dulu saya macam nak percaya, jadi saya tak ambil. Saya tak ambil bukan sebab sangat depopulation, kerana mati tu saya tak takut. Kalau kita dimatikan secara zalim, kita dapat syahid dunia. Tapi yang saya tak berapa percaya ialah kerana saya tahu sains. Bahawa kalau kita demam ke, virus ke, badan kita akan membina antibody. Badan kita akan dapat kekebalan. Bukan sekejap, lama, selama-lamanya. Kerana dalam alam ini, dalam udara ada ribuan virus. Dan setiap musim sejuk macam sekarang ni, kita rasa kurang sihat. Saya pun sekali-sekala batuk sesama sikit, bersin, tapi itu virus baru. Setiap kali kita kena demam, dia virus baru dan kita mengatasinya. Ini boleh kita google, tapi banyak fakta mereka dah pendam. Ini kita kena cari dari buku teks biologi tentang hayat. Jadi kita tengok macam chip dalam badan. Tak mungkin, jarum dia terlalu kecil. Kalau nak chip, jarum dia kena besar sikit. Tak ada. Lepas tu mereka kata ada aplikasi dalam phone, boleh detect. Bawa phone tu mari. Saya tunjuk cara nak hack phone tu balik. Bahawa dia berikan data itu adalah tak jelas. Dia mungkin sebab lain. Kerana ini perlu eksperimen saintifik. Banyak orang kita tak mau, dia nak terima sajalah khayalan kita berdepan dengan kegelapan. Tak ada kegelapan. Kata baik nushdu minal ghaib. Kitabim mubin, bayan dari Allah. Bila datang dah tak ada kegelapan. Allah nurus samawati wal nur ala nur, dan dia nurus samawati wal ard. Dia cahaya. Yang kegelapan orang jahil. Okey, kita alhamdulillah dapat kalamullah menerangkan, tak ada magic. Bukan cipta al-Qazam, cipta bil haq, bil alim, dengan ilmu dan kebenaran. Dan Allah dah susun alam ini, tak ada cacat celah. Dia tak boleh rosak. Dia ada ketidakseimbangan, tapi itu sebahagian daripada harmoninya. Kerana ada umatnya hujan, lepas tu kering, itu menggerakkan alam, menggerakkan air atas ke bawah. Allah suruh kita fikirkan bagaimana air itu turun. Kami turunkan hujan dari langit, kami itu malaikatnya turunkan. Jika dia masin, bagaimana kamu boleh minum, bagaimana kamu boleh hidup. Dan kita tengok bom atom meletup di Nagasaki dan Hiroshima, kita boleh google. Radiasinya hanya berapa jam saja. Chernobyl di atas darat, dia ada berapa minggu. Ya, yang Fujiyama ke Jepun tu yang kena dia tsunami meletup dia punya kan. Air dia tengok berapa tahun dah boleh lepas balik lautan Pasifik. Tapi teori konspirasi, grup-grup teori konspirasi, mereka menjaja kejahilan anda. Tidak ada depopulation. Tengok statistik kematian, sama aja. Ya, ada orang kata ni jururawat ni mati, cikgu tu mati, kaki tangan tu mati. Setiap hari, tahu tak anda berapa orang mati? 450 orang rakyat Malaysia, dengan pelbagai sebab. Ya, mereka nak kaitkan COVID dia punya hal. Mereka nak kaitkan vaksin dia punya hal. Saya kaitkan ikut asbab yang kita belajar dari statistik. Tetapi kalau saya tak betul, saya gembira. Saya gembira juga, tapi saya tahu ia palsu. Manusia akan hidup banyak. Sebenarnya ada seorang yang sedarkan saya, seorang yang selalu tadabbur Quran. Saya jumpa dia di Putrajaya sini, dekat dengan saya. Dia jiran saya, tak jauh. Saya kata kita semua lari ke hutan. Masa tu saya duduk Kuala Pilar lah. Sebelum tu duduk di Sabah, Sandakan, kena lockdown. Jadi saya kata kita semua lari ni. Dajjal ni, Imam Mahdi ni, Nabi Isa akan turun ni. Dia jawab, tidak ada kisah lain melainkan dalam Al-Quran. Tersedar saya. Kerana saya masuk Islam, memang saya belajar. Zalikal kitab la raibi fi huda lil muttaqin. Itulah kitab dari syak dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Dan dia beritahu saya, apa kisah sebenarnya? Cabaran kepada manusia. Adam, Hawa, Iblis. Sebenarnya Hawa tu Iblis. Jauzah itu teman dia. Bersama kita ni, Korin, surah Az-Zukhruf ayat 36. Dia beritahu saya.
Jadi saya pun tersedar balik. Bila kita ni sebenarnya dah sedar, tapi kadang-kadang dah gelap. Selalu dengar cerita ini, WhatsApp group lain tu saya nasihati jangan masuk. Jadi bila orang ingatkan kita balik dengan keterangan Allah, lalu bertambah iman. Atau kalau tak beriman, kita beriman. Itu penting saudara. Allah yahdi man tasya. Dia yang berikan hidayah kepada siapa dia suka. Dan dia pun cakap, semua Nabi-Nabi duduk di bandar. Muhammad di Mekah. Dia tak lari, dia hantar pengikut dia lari. Dia sendiri tak lari. Melainkan bila Allah buka perjalanannya untuk pergi Yathrib. Bawa perjanjian dengan Aus dan Khazraj. Hijrah. Akhirnya dinamakan Madinah. Ya? Semua Nabi. Berdepan Nabi Nuh, Nabi Lut. Semua duduk bandar. Ya? Nabi Ibrahim salam duduk berdepan dengan orang yang berhala. Ya? Nabi Isa. Baitul Muqaddis. Ya, berdepan dengan ahli kitab semua. Nabi Yunus, dia nak lari kan? Allah masukkan dia perut ikan paus. Al-Kahf bagaimana? Mereka bukan lari, mereka bermesyuarat. Berjumpa cara sunyi di satu tempat, bukan jauh sangat gua tu, dia dekat dengan bandar. Tapi Emperor Rome Decius masa itu pergi perintahkan tutup mereka ni, kena kurung lah, di blok permukaan gua itu. Akhirnya orang buka, terjumpa budak ni boleh keluar. Ini kisah masyhur di kalangan Eropah, kalangan Eropah lah, Kristian lah, Nasrani ya. Jadi bila dia beritahu saya kalau semua orang mati, rugi bil pagar, tak dapat dia jual ubatnya ya. Kalau tinggal satu bilion, market kurang mah. Kalau saya berniaga, lagi ramai orang minta, lagi saya untung. McD, orang boykot. Serupa orang dah mati semualah di population. McD runtuh. Starbucks rugi berbilion, berpuluh bilion dolar. Betul tak? Jadi, kalau tiba-tiba 90% orang mati, market biar pagar tak ada. Tapi lebih penting lagi, market iblis. Iblis nak sesatkan kamu. Iblis bukan nak kamu mati dalam iman. Iblis tak mau Allah matikan kamu. Iblis nak beritahu kamu hidup selamanya. Kamu bijak, dia nak bagi engkau dusta semua supaya kamu menyembah dia. Kamu jadi musyrik. Kamu sesat, kamu fasik semua. Dia happy. Kerana dia janji nak sesatkan kita. Dia jealous, dia dendam. Jadi, tak usah risau ya, saya beritahu ini. Dengan ikhlas, kalau masih lagi risau, datang jumpa saya. Biiznillah. Saya tahu ramai orang push di population. Tak bermakna banyak orang cakap, orang tertentu cakap, dia adalah benar. Al-haqqu min rabbi, kebenaran dari Tuhanmu. Ini masalah kita tak rapat dengan Quran. Tak tabur Quran. Saya termasuk saya sekali. Jadi saya ingatkan diri saya dan tuan-puan adik kakak sekalian. Mari kita baca ayat. Tak ada guru, tak perlu guru. Semalam saya tanya budak madrasah di Makassar. Tadabbur Quran itu bagi perintah Allah kan. Macam mana nak tadabbur? Dia kata ikut guru. Ini masalahnya. Semua tunggu guru. Guru tak cerita dan guru menyesatkan kita. Orang kata tak ada guru menyesatkan. Tak, guru menyesatkan kita. Allah jadikan Quran ini istimewa. Direct min dunillah. Tidak ada perantaran dengan Allah. Mukjizat Allah tu. Dia boleh cakap setiap jiwa cara direct. Tapi kita dipesongkan oleh orang lain. Tak kira pendeta ke, orang biasa ke, orang tua ke. Dia beritahu tak boleh. Awak kena ada 12 syarat. Ambil ayat sembahyang, kena solat lah, kena tahu bahasa Arab lah, kena tahu tajwid lah, kena ada guru lah, 12 syarat. Saya masuk Islam, Cat Stevens masuk Islam, Andrew Tate masuk Islam, Sinead O'Connor masuk Islam, tak ada 12 syarat tu. Kita terbuka Quran, ternampak Bismillahirrahmanirrahim, tak tahu makna pun. Baca, in the name of God, most gracious, most merciful. Kalau ada orang Kristian, orang bukan Islam, orang bahasa Inggeris, sesiapa kawan kamu, suruh dia bacakan ke ayat dia, in the name of God, most gracious, most merciful. That is the book, sure without doubt, guidance for those who fear. Terus terbuka hati. Alhamdulillah, saya cakap all praise is to Allah. Segala puji-pujian bagi Allah. Sekian saja saya hanya menjawab soalan. Saya berkata adalah cakap apa dengan nama Allah, dengan terbuka, dan saya harap saya salah. Saya akan paling gembira kalau semua orang mati. Tinggal saya. Assalamualaikum.